Silakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis kita ya. Dah tema pun dah macam raya dah ni, puasa pun belum lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Pertama sekali saya wakil daripada penganjur dan juga rakan kerjasama mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih ucapan ya kepada semua yang hadir hari ini, sama ada daripada pihak media dan sebagainya lah ya. Okey. Seperti yang sedia maklum, hari ini adalah majlis sidang media dan juga mungkin kita buat sedikit pelancaran je lah ya untuk program kita pada sepanjang puasa ini di The Curve, okey, iaitu Fiesta Raya. Okey, seperti yang sedia maklum, Fiesta Raya ni adalah satu program melibatkan acara jualan ya, persembahan pentas dan sebagainya. Tapi bukanlah kita bermaksud ada persembahan pentas macam konsert besar dekat luar tu ya. Yang ni konsert terkawal lah ya. Kita sempena Ramadan ni, jadi kita faham je lah ya. Baik. Idea ataupun program Fiesta Raya ni sebenarnya tercetusnya idea ni adalah apabila orang kata apa, inilah yang dekat depan ni semua duduk bersama ya, berbincang dan sebagainya untuk adakan satu program ya, terutama di kalangan Muslim dekat Malaysia ni ya, terutama khususnya lah ya. Jadi bila dicantumkan dengan pelbagai elemen yang kita ambil kira dan sebagainya, dengan rakan-rakan kerjasama ni terhasillah Fiesta Raya sempena Ramadan tahun ini sehinggalah raya. Cuma kalau tuan-tuan atau puan-puan tengok ya, dekat ada sebahagian daripada printed material tu ada tulis tarikhnya sehingga tak salah saya 9 April, dan ada juga yang dia tertulis 10 April. Kalau perasan dekat sebelah sana 12 Mac hingga 10 April. Okey. Pertama sekali bukanlah salah printing ya. Kesilapan tu memang berlaku, tetapi saya nak berkongsi sedikit lah ya. Kita pernah menganjurkan, kalau pernah dengar Festival Ramadan Putrajaya, pernah dengar tak? Okey, kita pernah buat 2 tahun yang lepas dan pernah berlaku ya. Expected raya kita, ingat tak raya terkejut tu? Yes. So kami memang tulis 1 Syawal tu bersamaan tarikh sekian-sekian. Tiba-tiba raya awal sehari. So yang ni mungkinlah designer kita dia mengambil pengalaman itu, dia extend 1 hari lah kan. Kita beranggapan begitulah ya. Baik. So sebenarnya program kita akan berlaku daripada 12 Mac sehingga 10 April. Okey, bertempat di The Curve ya, di mana The Curve tu kalau semua sedia maklum dekat kawasan yang dipanggil The Street dan juga di kawasan Piazza yang dekat roundabout tu, yang ada bulatan tu, ada fountain tu. Yes. Okey, itu adalah kita punya venue. Expected kita buat masa sekarang ni lebih 50 gerai yang melibatkan jualan, sama ada jualan barang-barang raya lah kita kata ya, ataupun makanan juadah. Cuma juadah ni dia tak buka pagi sampai malam. Ada yang gelap. Dia hanya dibenarkan buka bermula pukul 3 ke atas lah ya, untuk juadah buka puasa dan sebagainya. Sebab kita faham orang datang shopping kompleks, nak shopping raya dan sebagainya, kadang-kadang bila time nak buka puasa tu biasalah dia orang dah booking, sekali ada yang tak sempat booking, tempat makan tak ada dan sebagainya. Sekarang di The Curve ni kita ada satu pilihan lain yang mana berkonsepkan santai. Ada kursi meja juga yang kita sediakan, tapi sekiranya tak cukup, tak ada masalah, boleh santai-santai duduk dekat kawasan sekitar. Okey. Itu salah satu lagi lah penambahan. Kemudian ada acara sampingan. Acara sampingan sepanjang event ni macam-macam lah ya. Antaranya yang mungkin saya boleh highlight adalah The Curve berselawat. Okey, kemudian kita ada iftar bersama golongan yang terpilih lah, golongan asnaf atau anak yatim dan sebagainya yang terpilih. Okey. Kemudian ada macam biasalah cabutan bertuah dan sebagainya. Dan daripada pihak penganjur kita adakan juga kempen sebagai bahan promosi juga, iaitu selfie upload dengan hashtag. Okey, yang orang kata apa, ayat pendeknya selfie dan menang lah. Ada poin-poin tertentu nanti yang ada task yang akan dikeluarkan oleh pihak penganjur melalui social media kita. Okey, dia selfie dekat sini, dia selfie dekat sini, dia upload. Okey, nanti pihak, tapi kena ada hashtag tu, hashtag Fiesta Raya The Curve tu kena ada, sebab dari situ baru kita boleh track lah dia punya posting tu ya.
So insyaAllah akan ada hadiah jugalah. Di ujung-ujung nanti kita akan umumkan pemenangnya. Okey, kemudian persembahan daripada selebriti artis kita. Okey, insyaAllah saya dengar pun boleh tahan ramai juga artis ataupun selebriti yang terlibat. Dan dalam masa yang sama juga ada juga mungkin beberapa program yang kita kata program bukan program terkejut tapi lebih kurang begitu, sebab kita masih menunggu mereka punya confirmation. Ada beberapa selebriti yang bukan bidang hiburan sahaja, daripada bidang-bidang lain juga yang akan datang. Okey, sama ada dengan program ataupun dia datang sebagai apa, yang tu surprise. Okey. Kemudian ada juga itu penampilan selebriti lah. So untuk program ni kita berakhir kalau ikutkan dekat sini 9. Cuma masa 10 pagi hingga 12 malam. The Curve tutup pukul 10 malam. Street dan Piazza tetap akan buka walaupun The Curve tutup. Itu yang penting. Okey, cuma kita tak tahulah kalau malam terakhir tu, kalau kita masih dalam tengah berfikir-fikir mungkin perbincangan yang akan dibawa, mungkin malam terakhir kita buat macam tempat lain juga, jualan last minute, jualan lelong dan sebagainya. Kan malam raya tu biasanya macam itulah, peniaga-peniaga ni akan minta kita extend. Kalau boleh sampailah pukul 4-5 pagi. Ada macam kita buat festival dulu pun sama. Sampai pukul, saya ingat sampai pukul 3.30 pagi kot diorang minta kita extend. Okey. So yang tu kita tengok dulu keadaan macam mana, kesesuaian dan sebagainya lah. Okey. So selain daripada tu saya nak highlight lah beberapa perkara antara rakan-rakan kerjasama kita dekat sini saya kena highlight juga. Yang pertama sekali biasalah venue kita, iaitu The Curve sendiri. Kemudian kita ada partner juga untuk program kita, iaitu Hotel Royal Shulan. Dan kita ada aplikasi Muslim The Nur. Okey, ni toke dia kat sebelah ni. Okey, as a Muslim kalau tak ada app ni saya rasa tak sepatutnya lah, kena ada lah. Yang senang, kalau tidak kita nak download macam-macam app. Nak tengok waktu solat kena download app waktu solat lah, itu ini dan sebagainya. Sekarang dalam The Nur ni semuanya ada. Okey, so boleh. Kemudian Yayasan Digital Malaysia. Kemudian kita ada dekat sini Kira dan juga Starvillian. Kira ni tak salah saya Kira Official yes, Kira Official. Okey, kemudian kita ada Starvillian. Kita ada apa lagi? Buat masa sekarang ni mungkin insyaAllah akan ada penambahan dari masa ke masa lah. Dan kita juga ada beberapa, mungkin juga kita masih membuka kepada sebarang bentuk penajaan. Sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menaja ataupun penajaan yang ada dalam bentuk promosi marketing pun, kita ada juga package tersebut. Sekiranya ada, boleh berhubung dengan pihak kita lah, penganjur Okey. Selain daripada itu apa lagi tema kita ataupun kita kata tagline kita untuk Fiesta kali ini adalah kongsi keriangan merasai keunikan. Okey. So expected kita pada tahun ini, sebab data yang kita ada daripada pihak The Curve sebelum ni, tahun lepas jumlah pengunjung melebihi 1 juta ke The Curve. Ini saya nak kena highlight juga terutama kalau pada penaja yang melibatkan marketing promosi lah So brand anda eyeball, straightforward punya eyeball, bukan termasuk eyeball yang dari sudut marketing kita eyeball yang live ataupun eyeball physical melebihi 1 juta based on last year. Tapi The Curve tahun ini KPI-nya adalah 1.5 juta pengunjung. Jadi untuk peniaga vendor, insyaAllah tak perlu risau insyaAllah pengunjungnya ramai. Termasuk juga dari sudut penaja, kalau kata ada penaja, insyaAllah eyeball pun kita dah ada data tersebut. Dan kita percaya dengan adanya Fiesta Raya ni, pengunjung ke The Curve ni mungkin melebihi pada KPI yang ditetapkan kepada mereka lah. Okey. Harap-harap dengan Fiesta Raya ni dapat membantu jugalah sebab kita pun faham The Curve ni satu tempat yang inilah orang kata apa, tempat eksklusif tempatnya kalau tengok jarang, susah nak jumpa restoran-restoran yang harga kalau makan pun tak ada nak jumpa RM10 satu pinggan kan. Semua melebihi. Jadi InsyaAllah saya rasa kalau sebagai vendor tak ada masalah lah untuk jualan Cuma kita akan bantu juga daripada semasa ke masa dari sudut promosi sama di social media dan juga social media atau platform-platform lain.
Dan kita juga mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama ataupun ada pihak-pihak tertentu yang ingin adakan program semasa hari program ini berlangsung, boleh berjumpa juga dengan kita. Kita boleh bincangkan perkara tersebut ya. Okey, so untuk itu saya daripada pihak kami saya rasa itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya bukalah kepada pihak-pihak yang boleh bukakan soalan. Tapi kalau kata sebelum tu saya nak bagilah sedikit sebanyak kepada pihak-pihak ini untuk mungkin menyampaikan daripada pihak masing-masing daripada deka umpama kata, daripada stabilien dan sebagainya, apa yang kerjasama yang mungkin ada bersama dengan pihak penganjur ya. So saya mulakan dengan Tauke panggil Tauke lah Tauke Nur. Okey. Tapi sebelum tu Cik Bazan, saya nak mengadukan kehadiran Encik Ayub Majid selaku pengurusi Irama untuk duduk di depan sekali lah bersama dengan rakan yang mulia yang lain. Okey. Selamat datang Ayub. Okey, saya mulakan dengan ni ya. Okey, Darul. Bagi dia bertenang dulu sampai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Musi Majlis dan pihak penganjur yang menjemput pihak kami. Pertama sekali saya buat perbetulan sedikit saya bukannya CEO pada Denur. Saya adalah Head of Community Outreach. CEO kirim salam sebab hari ini dia ada satu lagi function di Rasa. Kita lancarkan outlet terbaru kita punya Denur Coffee. So nanti boleh try Denur Coffee. Denur Coffee juga akan ada di booth ketika Pesta Raya ni lah. So macam tadi pihak pengajar nyatakan yang alhamdulillah Denur adalah aplikasi gaya Muslim yang mana kita ada keseluruhan dan kesemuanya fungsi-fungsi Islamik di dalam itu. Maksudnya tuan-tuan sebelum ni setengah aplikasi, kalau katakan baca Al-Quran satu aplikasi, betul, waktu solat satu aplikasi, bayar zakat satu aplikasi, sedekah aplikasi lain mungkin lah kan. So tapi alhamdulillah Denur kita ada semua di situ fungsi-fungsi. Contoh kita ada kita punya di situ lah fungsi-fungsi Denur di mana kita ada semua fungsi yang ada untuk pengguna Muslim lah. And then yang terbaru juga kita dah lancarkan, kita panggil AI Smart Checker, Artificial Intelligence Smart Checker. Tuan-tuan baca Al-Quran, dia akan betulkan bacaan Al-Quran tu. So antara yang aktiviti yang kita buat di Festa nanti, kita akan buat aktiviti bacaan Al-Quran dan pengguna boleh perbaiki bacaan dia lah. Maksudnya apps akan betulkan bacaan tu. Kita nak selesaikan antara beberapa masalah seperti kadang-kadang orang tak ada masa nak pergi baca Al-Quran. Kadang-kadang ialah dah berumur sikit macam saya ni, malu nak pergi kadang-kadang kan, tak ada masa kan. Jadi kita cuba selesaikan lah. So itu sebanyak tentang Denur. Dan apa yang Denur akan bantu pihak program, kita akan buat promosi dari segi apps sendiri. Sebab apps kita ketika standard dah kita hari biasa adalah pengguna yang hadir di app adalah 100,000 ke 350,000. Tapi bila bulan puasa, dia akan meningkat sehingga 5 kali ganda. Of course lah, sebab semua nak melihat waktu maghrib yang dirindui kan. Alright. So purata yang akan masuk ke apps kita ada masa yang dia ambil, maksudnya setiap pengguna lebih kurang 18 minit. Maknanya lama. Dia duduk di situ, dia baca Quran, dia duduk di situ tengok waktu solat, baca hadis dan sebagainya lah, dan pembayaran sedekah dan sebagainya. So apa kita dapat bantu, kita akan buat push notification untuk program ini. Kita akan promosikan di media sosial kita, dan kita boleh buat program-program bersama dengan pihak penganjur. Dan untuk makluman pihak tuan-tuan perempuan juga, kita juga boleh buat kaunter elektronik untuk pembayaran zakat fitrah di sini. Sebab Denur adalah antara pembantu amil yang boleh buat bayaran zakat juga. Itu yang kita dapat bantu pihak penganjur dan juga crowd the curve ni lah. Dia bukan datang saja membeli belah, membeli barang makanan dan sebagainya, dia juga dapat pengisian dari segi Islamik dan sebagainya. Alright, saya rasa itu sebanyak tentang Denur. Terima kasih kerana hadir pada hari ini, dan saya serahkan balik lah kepada ni sebab banyak lagi, ramai lagi ni. Okey, saya pass kepada Ayub ni. Teruskan. Okey. Sambil saya nak ambil kesempatan, tadi saya dah sebut penganjur kan. Saya lupa nak beritahu siapa penganjur sebenarnya. Okey. Penganjur
selaku penganjur utama adalah pihak ANS Diversified. Okey, kemudian bersama juga dengan rakan penganjur bersama iaitu tim 360 dan Niat and Sun Empire dan juga The Curve. Ini adalah yang saya maksudkan dengan penganjur tadi. Baik, saya serahkan kepada wakil daripada The Curve. Try to speak in Malay if I can. Okay, selamat petang. I'm Elaine from The Curve Management. I nak share today. We are sangat bangga dapat bekerjasama dengan ANS. Okay, to have this Fiesta Raya in The Curve. To give this an opportunity bagi usahawan-usahawan SME untuk have the feel of doing business in a shopping mall. Okay, we have results dari past events. Banyak SME yang kita invite dulu tu sudah berjaya membuka cawangan sendiri, macam Rumah Kebaya Bangsa, okay, Katam and everything. A lot of them already a successful entrepreneurs sekarang di The Curve. Alright, so we are happy also to share that. Thank you for bringing Fiesta to The Curve, Fiesta Raya into The Curve. The Curve juga for this Raya, we increase our vendor booth as well to bring in our tenant to participate together. I think in total sekarang we have about 100 vendors for this Raya Fiesta. The Curve also will work together with ANS. Okay, we will add in activities to bring in more crowds to the mall. We also have appearance dari artis-artis and also the meet and greet of entrepreneur. Alright. Also, we have a workshop untuk kanak-kanak. Okay, and a lot of activities. We also have GWP for your spendings and those, and there's more to come. Follow us in our Facebook, Instagram, and also our website together with ANS for more maklumat terkini kita ni. Okay. Due to the very good response from last year, I think we have more than 1 million crowds. This year, yes, we are targeting 1.5 million to my team to work hard to bring in the crowd. We also offer a temporary surau to accommodate, okay, people who come, dia nak berbuka puasa, we have the facilities for you. Alright, we're going to build a temporary surau to accommodate the orang yang datang ke The Curve for this Raya, Fiesta Raya. Alright. Baik, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama sekali saya merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir pada hari ini. Boleh tak tepukkan untuk semua? Yang kita raikan pada hari ini adalah sebenarnya rakan-rakan media kita lah. Rakan-rakan media kita, sebab nama pun sidang media. Jadi bila sidang media, kalau media tak datang, dia jadi bersidang je. Dia tak jadi sidang media. Jadi hari ini terima kasih sidang media yang hadir. Alhamdulillah kita dalam very short notice juga untuk kita panggil rakan-rakan media. Alhamdulillah ramai juga yang hadir. Saya tak dapat nak mention semua, tapi saya nampak ada daripada Melody, ada daripada RTM, ada daripada bloggers, ada daripada ramailah hari ini yang hadir, daripada wartawan-wartawan ataupun media-media utama dan juga underground media. Thank you so much kepada yang hadir. Dan saya juga ingin merekankan penghargaan juga kepada rakan-rakan artis yang hadir. Saya lihat tadi ada Samad tadi menyanyi tadi sedap, daripada Pula Intizar. Kemudian tu kita ada daripada Munsyid, and then kita ada Abang Nizam, daripada Abang Nizam Laksmana. Thank you so much bang hadir. And then kita ada juga daripada Robitah, daripada Tapiyah Sentap. Siapa lagi yang saya tak mention? Ramai. Fine, ramailah. Minta maaf kalau saya tak dapat nak sebut semua. Tetapi kali ini yang istimewanya hasil kerjasama bersama dengan ANS, Team 360. Saya datang sebagai spokesperson syarikat isteri saya, Niat and Son. Niat and Son ni
niat insan lah, niat seseorang tu. Niat Ansar Empire Sdn Bhd, kita membantu dari sudut mileage lah, maknanya dari segi media coverage, artis dan juga dari segi persembahan pentas dan sebagainya. Cuma kali ini istimewanya, Fiesta Raya ini bukan sekadar selebriti, bukan sekadar artis, bukan sekadar peniaga tempatan. Saya rasa tak tahulah pertama kali ke apa, tetapi kita bawa sekumpulan pempengaruh ataupun influencer yang turut bersama dengan kita. Boleh kita tepukkan untuk mereka ni. Mereka ni mungkin kita dalam market kita ataupun circle kita ni, mungkin kita kenal ke tak kenal ke, tetapi follower mereka ni more than 500,000 kan. Kemudian tu kita, walaupun mereka ni muda-muda, dan ada kita dengar benda-benda yang kadang-kadang lah, tak semua, yang perkara yang negatif. Maksudnya kenyataan-kenyataan daripada pempengaruh ni kata tak perlu ada ilmu, yang penting kaya, duit dan sebagainya. Jadi kita bawa mereka ni nak sangkal sebenarnya ramai pempengaruh yang memberi impak yang positif kepada masyarakat dan juga peniaga-peniaga dalam dunia perniagaan itu sendiri. Muda-muda kalau kita lihat yang hadir bersama dengan kita. Contohnya di sebelah kiri saya ni yang juga merupakan sponsor kita lah, iaitu daripada Kira, Farah ni followernya 1.3 million, 1.3 juta kan. Jadi bila pempengaruh ni, saya berjalan di satu event, saya tengok siapa ramai sangat beli air ni, sedap sangat ke air dia kan. Teringinlah nak tengok siapa yang buat air ni, sama je macam air dekat ni kan. Rupanya pempengaruh, influencer. Jadi mereka shout saja di TikTok, ramai datang, beratus-ratus kan, beratus-ratus orang-orang ni kan. Jadi saya rasa ini sangat-sangat penting. Kita di samping kita memperkenalkan artis-artis selebriti, kita bawa juga pempengaruh ataupun influencer ke dalam bidang perniagaan, turun ke lapangan untuk sama-sama melihat dan sedikit sebanyak dapat menimba ilmu bagaimana kerja di lapangan selain daripada di atas talian. Jadi itu hasrat kita lah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada ANS dan semua yang terlibat untuk memberi ruang juga kepada influencer ini. Okey, selain daripada itu, saya tak ada apa dah. Dan juga saya sebenarnya kalau lihat pakaian saya hari ini sangat-sangat istimewa, dibawakan oleh Star Villian, yang mana dalam kita menyambut Ramadan, dalam kita kegairahan kita nak menyambut sambutan Hari Raya, kita jangan sesekali lupakan rakyat ataupun saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, di hujung-hujung. Dan dikabarkan Ramadan ini mereka nak serang pula Rafah, yang mana tempat terakhir kem-kem pelarian rakyat Palestin. Jadi disebabkan itu juga Star Villian dia ada melancarkan pakaian yang saya pakai ni, insya-Allah boleh dapatkan. Raya bersama-sama, insya-Allah kita akan lancarkan kempen Raya Bersama Palestin, yang mana kita akan jual kurta ini bukan untuk sekadar fashion, tetapi ada juga sebahagian daripada kutipan itu kita akan salurkan kepada badan-badan yang sepatutnya lah, yang insya-Allah kita yakin, kita track record dia tu kita memang sampai ke sana. Itu yang paling penting sekali lah. Jadi itu, terima kasih kepada Star Villian. Cik Ajwa dia tak dapat hadir atas masalah kesihatan. Selain daripada itu, macam mana yang Cik Faisal bagi tahu tadi, kita alu-alukan sponsor penaja dan sebagainya. Sebut pasal penaja ni, dalam keadaan sekarang ni kita dengar macam-macam isu. Kita dah bagi mileage, kita dah bagi everything, tiba-tiba gone bila minta duit, lari. Kan, sebab pasal sponsor dan sebagainya. Dan baru saja berlaku pada saya dalam event yang lepas kan, sampai billboard pun saya buka sendiri, hujan-hujan buka sendiri, lari kan. Tapi insya-Allah sponsor-sponsor yang saya bawa hadir pada hari ini ni, kita dah bagi tahu ni, kenal muka mereka, tengok betul-betul. Tunduk tak adalah. InsyaAllah ni semua rakan-rakan bisnes saya, bukannya sekejap, dah lama dah saya bersama dengan mereka. InsyaAllah kepercayaan itu, dan insyaAllah sama-sama kita membina empire kita melalui perniagaan, melalui ukhuwah, dan juga sama-sama kita raikan keberkatan Ramadan, dan juga kita sambut kemeriahan raya itu bersama-sama dalam penuh keberkatan. Di samping kita buat duit raya, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya serahkan kepada tuan rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mewakili konsultan industri rakaman muzik Irama. Irama merasa bangga kerana ada pihak artis yang menganjurkan satu program yang besar bersama-sama dengan mall yang terkenal ini. Kerana hari ini untuk kita mendapatkan pihak artis untuk bersama-sama ni, kerana saingan banyak kita pun faham. Sekarang ni dalam selepas Covid ada berapa-berapa cannibal yang melibatkan artis di berapa-berapa mall di ibu negara. Jadi kerana itu Irama akan cuba membantu pihak penganjur, pihak PTRS dan juga mall untuk kita mendapatkan juga pihak-pihak selebriti untuk bersama-sama Irama dan juga pihak The Curve dan juga pihak Dr. Fitri untuk kami terlibat dalam program ataupun bazar raya kali ini. Kerana pengalaman saya yang lepas, saya dengan Irama juga pernah menganjurkan bazar raya, tapi waktu itu kita ada juga saingan kita bila ada 2-3 pihak yang menganjurkan. Jadi mereka mengoffer pada pihak selebriti ni booth yang percuma. Jadi bila booth percuma, cara tak langsung itu saingan lah. Itu dalam perniagaan kita pun tak boleh nak cakap apa, kerana itu satu perniagaan. Jadi itu ada juga menjejaskan pihak-pihak yang penganjur kerana kita kena faham, kerana untuk menganjurkan satu cannibal ini memerlukan kos yang tinggi dengan sewa, promosi. Kadang-kadang kita kesian dengan promotor ataupun penganjur-penganjur yang baru kerana mereka tak faham. Tapi bila ada saingan-saingan itu, bukan kata tak sihat, kita faham artis dia nak berniaga kan, tapi kadang-kadang ada artis tu dia berniaga, dia ambil semua booth, semua dia masuk, tapi mereka tak adil pada situ kan. Jadi rutan daripada pengunjung, kadang-kadang pengunjung datang dia nak tengok artis juga kan, tetapi ada duka cita, ada juga artis yang ambil booth, semua tempat dia ambil booth. Kalau ada 5 program, 5 booth dia ambil, tapi dia tidak ada di situ. Itu juga tak bagus. Kerana itu juga menduka citakan juga lah kepada peminat-peminat yang beria-ria datang ke tempat tu, tetapi mereka tak jumpa artis tu. Jadi mereka, saya nasihatkan pada artis tersebut kena mengatur dia punya jadual. Sekurang-kurangnya dia adil. Kalau dia masuk 3 mall, 4 mall yang dia terlibat tu, dia kena atur lah jadual supaya peminat-peminat ni datang kan. Kadang ada yang bertunggu berjam-jam kan, ada beli barang yang dia promo, tetapi mereka tidak adil Jadi pihak Irama memandang serius lah perkara ni, kerana bagi kami program yang bagus, kerana itu akan menjana pendapatan pada artis tu sendiri kerana hari ini selepas Covid 2 tahun banyak kita tak dapat menganjurkan cannibal. Banyak sekali kita tengok selepas konsert bertalu-talu. Sekarang ni pula cannibal raya, bazar Ramadan. Jadi saya harap The Curve saya mengucapkan terima kasih jugalah kerana memberi peluang kepada pihak-pihak para penggiat seni untuk terlibat sama dalam program ini, dan saya harap tahun-tahun akan datang kita akan dapat buat program yang lebih besar lagi, insya-Allah. Okay, so semua dah cakap. So saya mungkin boleh bukalah mungkin 1-2 soalan sebab masa kita tak banyak. Ada sebarang soalan tak daripada pihak media ataupun siapa-siapa? Ada perlukan mic? Ada. Sambil-sambil tu mungkin saya nak maklumkan juga, seperti yang saya maklum, ada juga selebriti yang akan berniaga di bazar nanti, di Fiesta Raya nanti. Dan antaranya yang saya mungkin boleh highlight sedikit, yang terbaru, saya rasa kalau saya sebut nama ni mungkin kenal kot, sebab nak kata dia artis pun dia juga, nak kata saya influencer pun dia juga. Okey, iaitu Datuk Alif Shukri. Dia baru maklumkan dia akan menyertai program kita. Okey, insya-Allah. Dan saya, kalau tak salah saya, hari ni dia dah uppost kot, kalau tak salah saya. Cuba tengok dia punya social media. Nak tanya, berapa harga booth yang dijual kepada vendor, dan juga saya lihat macam tak banyak lagi. Okey, kalau tengok memang kita tak banyak lagi booth ni.
Cuma kita ada perancangan juga sebenarnya untuk penambahan dekat ruang yang mungkin sedikit ada. Okey, insyaAllah. So tapi tetap tak banyak jugalah number of booth yang kosong So kalau ikutkan harga jualan sekarang ni bermula daripada 6,500. 6,500. Saiz dia 10x10 apa? 9, 10. Dia pelik sikit saiz dia. Sebab ada kita menggunakan satu tent yang design baru tu, yang ala-ala hipster sikit tu kan. Dia punya sizing dia 9-10. Kebanyakan jualan di sini hanya ada masak, boleh masak kat sini pun ataupun macam mana? Okey, untuk memasak ni sebenarnya kita ada merujuk kepada pihak venue dan difahamkan masak tu dibenarkan, tetapi ada beberapa syarat tertentu yang perlu diikuti. Pertamanya penggunaan barang-barang masakan tersebut daripada gasnya. Gas tu tak bolehlah pakai gas yang yang tin yang kecil gitu kan. Dia kena pakai gas yang besar ataupun yang ditirah tu lah dengan hose dan sebagainya, dan perlu berlapik bawahnya. Tapi tak bolehlah api yang tinggi-tinggi tu macam cokotiao tu kan, sum api tu kan, tu tak boleh lah sebab atas kita ada bumbung. So benda-benda begitu adalah dibenarkan memasak, tapi seperti yang sedia maklum, space-nya orang kata itulah keluasan untuk gerai tersebut. Jadi kalau dia bermasak tu memerlukan yang banyak tu mungkin ada isu lah. So setengah tu kebanyakan dia dah pre-cook siap-siap dekat situ hanya untuk dia orang kata bukan masak daripada fresh hari dah masak lah. So kat situ hanya sama dia panaskan ke ataupun dia masak yang simple je. Berapa ramai artis yang terlibat dalam booth dan adakah artis ni di-charge juga ke ataupun nak tarik booth itu biasanya artis ni beri, tapi kalau artis datang dia dibayar token. Okey, untuk ini soalan Cepu Mas ni. Dia macam ni lah. Untuk selebriti ni kita ada beberapa orang kata beberapa terms beberapa terms. Dia sebenarnya kalau tanya kita, dia berbayar sebenarnya kalau tanya kita, tapi bayaran dalam bentuk bagaimana, itu persoalannya. Sebagai contoh, kita ada nilai, booth tu ada nilai dia berapa kan. Jadi kita take consideration dekat situ, kita convert kepada marketing cost kita. So dia akan kontra dengan marketing cost kita, sebab kalau tidak kita kena spend juga marketing cost kita kan. So kita akan convert kepada situ. Itulah nilai dia. Ada nilai bayaran yang perlu dibuat kan. Tapi kalau tanya kita, berbayarlah kan, sebab dia bayar dengan bentuk lain. Begitu. Berapa ramai artis yang terlibat? Berapa ramai itu buat masa sekarang saya tak ada jumlah yang sebenar. Tapi kalau ikutkan dekat sini, kalau kata by individu lebih 20-30 lah, sebab ada yang berkumpulan. Tapi kalau by orang kata ni memang lebih daripada 10-15 memang lebih. Kalau ada seluruh artis tu sendirilah. Tadi Cik Ayu ada mengatakan bahawa apabila artis ada di banyak booth, tapi salah satu sikap artis ini adalah dia tinggal staff, dia tak ada. So bagaimana untuk mengelakkan itu adalah salah satu syarat yang dikenakan pada artis kena ada di sini. Okey. Sebenarnya macam ni, kita faham sebab kita pun pernah sebelum ni pengajuk yang sama juga pernah buat di Festival Ramadan Putrajaya 2 tahun yang lepas. Okey. So ketika itu memang ramai juga pelibatan artis dan sebagainya. Pada pihak kita ada 30 hari ataupun 29 hari orang kata perniagaan itu dijalankan Pentas kita takkan kebiasaannya kita takkanlah ada persembahan pentas di waktu siang. Kebiasaan pentas ni malam. Okey, siang mungkin pengisian yang lain dalam berbentuk lain. Tapi kalau malam tu kita akan ada persembahan. Tetapi untuk persembahan tu kita orang kata malam tu pun kita tengok juga, bukan setiap malam yang full semua mungkin satu malam ada yang 1-2 saja macam tu. Dia tengok time peak, sebab kita pun faham malam ni orang akan keluar selepas isyak kan, maksudnya ataupun selepas tarawih dan sebagainya kan. So kita ambil consideration juga, ataupun lepas berbuka tu baru dia orang start ni. Lepas berbuka ni biasanya jarang kita nak buat persembahan lagi. So masa tu agak pendek sebenarnya. Jadi untuk appearance artis di booth umpama kata kita tidaklah expected, kita pun faham sebab ada setengah selebriti atau artis ni dia ada 2-3 tempat yang dia buka booth yang ditawarkan kepada mereka, kita faham.
Cuma kita minta contribution ada minimum minimum quantity minimum numbers yang dia perlu commit dekat tempat kita. Contoh sepanjang acara tu mungkin seminggu 2 kali sebagai contoh. Itu syarat minimum. Lepas tu untuk appearance dia dekat pentas ke macam mana ke, yang tu sekurang-kurangnya sepanjang acara tu kita ada letaklah syarat-syarat yang berapa. Itu saja. So benda tu juga kita bukanlah syarat, itu hanya sekadar syarat, tapi bukanlah syarat tu kita ikat mati. Kita tak ada, kita pun faham benda tu sekadar. Sebab ada juga yang tanya berapa kali saya kena ada. Kita faham ada yang tanya sebab dia takut macam hari-hari kena ada ke. Ada, kita faham begitu. Dan kita pun faham yang diorang pun cuba nak mendapatkan pendapatan semasa puasa, yang mungkin dia buka 3-4 tempat. Ada penganjur lain pun tawarkan juga kepada dia, dan kita faham. Ada juga rakan-rakan artis saya yang tengah masih lagi mencari pekerja untuk cover dekat booth tu. Dia cuma cakap malam dia boleh sampai, siang tak boleh. Kalau abang nak seminggu 7 malam tu pun saya ada, insyaAllah dia kata ada. Tapi siang tak boleh. Tak faham, saya kata tak apa. Tapi untuk jualan mungkin dekat booth dia ada semasa beberapa jam je lah. Itu je lah. Okey. Ada soalan lain? Ya. Assalamualaikum. Nak tanya ni satu je lah. Masa festival tu maksudnya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Sebab mall biasa tutup pukul 10 kan? Betul. So dia kita 10 pagi hingga 12 malam. Oh, lebih 2 jam je lah. Yes, lebih 2 jam. Okey. Terima kasih. Alright. Ada soalan lagi? Ada. Artis yang buat sembahan tu adakah bayaran tu secara cuma? Okey, yang buat persembahan tadi macam saya jawab tadi tu. Okey, kebanyakan yang buat persembahan ni mereka ada orang kata apa? Komitmen dari sudut booth yang kita bagi tadi tu kan. So itu sebahagian artis atau selebriti lah yang kita bagi. Dan juga ada juga artis-artis jemputan atas dasar rakan kerjasama. Dasar kerjasama. Mungkin ada penaja yang nak menaja kita tapi syarat nak artis ni, umpama kata dia nak artis ni, okey kita tak ada masalah. Itu sebagai contoh. Yang tu dia kira lain lah. Okey. Ada persoalan? Kalau tak ada, saya nak serahkan kepada pengurusi majlis kita, sebab ada lagi beberapa perkara lain yang nak dibuat gimmick-gimmicknya. Okey, so saya boleh serahkan So kalau begitu saya serahkan. Saya sign dulu Silakan. Okey. Tak sempit tak apa. Alright. Apa ni pula? Masuk dapat sikit boleh tak? Hai, sekejap. Sini. Okey, sini ya. Contoh. Kiri. Gambar baru kuat. Okey, ya lah. Alright. Yang lagi nak sign? Lagi? Okey, silakan. Wakil daripada The Curve selaku rakan penganjur juga bersama bagi Pesta Raya at The Curve pada kali ini. Right, seterusnya Puan Farah Khaira dan juga wakil daripada Starvillian sendiri menurunkan tantangan ke atas plakat kita bagi gimmick pelancaran pada petang ini. Alright, selesai gimmick pelancaran pada petang ini. Diucapkan tahniah kepada para penganjur Pesta Raya The Curve. Mutiara dan Mansara. Untuk itu kita nak jemput sebenarnya